Selamat datang ke Stadium Hang Jebat untuk kita menyaksikan lawanan Piala FA Malaysia 2022. Aksi peringkat suku akhir di antara Melaka United menentang Johor Darul Takzim. Peluang ketika ini untuk JDT. Leandro membuka peluang ketika ini. Arif Aiman percubaan. Apakah diselamatkan? Satu kedudukan yang cukup menarik dipersembahkan oleh JDT. Cubaan dari Arif Aiman terus menghasilkan sepakan penjuru yang diambil batas dan tandukan terus menerjah jaring dari Hazwan Bakri. Aksi pertamanya terus membuahkan hasil untuk jaringan pertama JDT. Dia membalas kepercayaan kejurulatihan. Menjadi pintas oleh Sony Norde. Melaka merencana sesuatu. Adriano ketika ini berjaya melepasi. Mampukah Adriano melakukan sesuatu? Tolakan untuk Ividayo. Sudah pun offside kedudukan Ividayo. Sudah pun offside sebenarnya kedudukan Ividayo. Pergelutan di antara Fik dan juga Leandro. Menimbulkan ketegangan ketika ini. Dari Leandro. Sepakan rendah yang berjaya diselamatkan oleh Brian C. Arif Aiman cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Masih lagi Arif Aiman. Sebelah kanan percubaan. Telah kadang. Peluang yang dipersia-siakan dari Hazwan Bakri. Dari Arif Aiman. Tandukan dan berjaya diselamatkan oleh Brian C. Satu tandukan yang baik dari Fernando Forestieri. Di antara tiga pemain import JDT. Dari Baxton. Tinggi melewati. Namun agak kencang sepakan yang dilakukan oleh Baxton. Pas bola juga. Fapos. Cuma terus dia diselamatkan oleh Farzan Malias. Dari Faris Shah. Antara dari Faris Shah. Tanduk keluar. Sorry, ada yang mencari dua untuk melakukan percubaan. Dan sentuhan bagaimana? Jaringan untuk penalti. Namun sepakan penalti diberikan. Sony Norde berhadapan dengan Farzan Malias. Sony Norde berjaya untuk menyamakan kedudukan. Dari Nazmi. Ada tandukan dari Baxton. Baxton da Silva menjadi wira JDT malam ini. Satu tandukan yang cukup tepat dari Baxton da Silva memastikan JDT semakin hampir ke peringkat separuh akhir. Suka kawan saya Arif. Dia kata macam mana pun menang lah. Dia tak kisah. Dia tak kisah. Menang. Jadi congrats penyokong-penyokong JDT. Dan juga saya lebih suka untuk membuka bicara kita tentang Hazwan Bakri. Okay, kerana lama dia tak main. Lepas tu dia masuk dengan jaringan dancing header yang sangat baik. Hazwan Bakri. Ya, saya setuju. Macam inilah pemain yang kita nak sebagai pemain yang lama disimpan tak guna pakai tapi masuk perkara yang penting melakukan jaringan yang perlu dilakukan. Ya betul, ini datangnya daripada ni macam saya cakap awal tadi, mesti melalui set piece. Corak permainan taktikal macam ni mesti berlaku dalam set piece dan open game. Tandukan yang baik kerana dia berada dalam satu sudut di kawasan tengah. Saya rasa itu timing yang baik Azwan lakukan kerana Leandro tahu dia perlu menghantar bola selepas Arif melakukan tolakan pertama daripada sepakan penjuru. Dan kedudukan Azwan baik walaupun tadi sebenarnya kita nak tengok juga sebenarnya dia terlepas satu peluang yang open goal yang memang sepatutnya berlaku dengan jaringan kedua daripada segi open game. Melakukan tepi kaki kanan tak jadi dan tapi sekurang-kurangnya dia boleh mendapatkan gol. Okey. Itu cerita tentang Hazwan. Saya lebih suka saya banyak kali saya lihat perkembangan pemain ini. Sebenarnya Sony Norde dia mempunyai kualiti pemain yang baik. Tetapi sayang sebenarnya ada beberapa kali peluang yang overdue, kawan dah buka space dan sebagainya. Itu mengakibatkan beberapa kali, bukan game ni saja untuk Sony Norde secara individu. Awak tanya saya dah 3-4 kali. Betul, saya perhatikan. Ya, okey.
ada sifat begitu. Tetapi pada masa sama, dia perlu lakukan perkara yang sama tu Hafizal. Kalau kita lihat sebagai seorang pemain attacking menyerang dekat bahagian atas tu, dia kena dribble bola. Dia kena passing. Saya tahu tadi awak ada tegur, dia terlambat, dia dah buat passing yang boleh lakukan terus passing tapi dia menggelecek. Pada masa sama itu yang berlaku dalam kawasan attacking. Dan dia ada sedikit faktor individu sebenarnya yang menyebabkan sedikit mungkin pergerakan susunan attacking akan menjadi cepat atau lambat terletak pada pergerakan dia. Tapi apa yang berlaku kita tengok ini terjaan sepakan penalti berlaku. Kontrol yang pertama berlaku dalam D-box, ada rempuan daripada Leandro dan penalti diberikan dengan keputusan tepat oleh pengadil. Okey. Selain daripada itu, saya kena berikan kredit kepada Asri Ninggal dan juga Nazrul Erwan Makmur bersama dengan Azli Syam. Saya rasa hari ini lihat kepada pemain-pemain diturunkan, mereka dalam kedudukan yang baik sebenarnya untuk pasukan Melaka setakat ini. Ya, betul. Kalau sebagai coach tadi kita lihat apa yang Asri lakukan tadi, separuh masa pertama tadi, dia sit back and tunggu di bahagian attack, pertahanan Hafizal. Jadi tim main separuh padang. Kita lihat tadi hampir dekat 30 minit, 20 minit. Mereka datang. Mengharapkan hantar bola terus kepada Ifadayo untuk melakukan gerakan dan hold the ball. Baru Adiano datang, kemudian Manuel Ott datang, Sanun Rodin datang. Tapi itu yang berlaku selepas minit, saya ingat masuk lagi separuh masa kedua, 60-70 minit ini yang berlaku konsisten. Melaka masuk boleh dapatkan attacking, Ifadayo ada gerakan yang boleh menjadikan gol, itu yang berlaku. Dan ini konsisten selepas tak konsisten Melaka untuk bertahan tu selepas tactical plan berlaku untuk JDT. Kemasukan Berset, termasukkan Nazmi, dia sedikit mengubah corak attacking lebih pada JDT dan mereka dapat gol. Brian C. Gol ini bagus. Okey, save banyak. Banyak. Okey, baik. Kita pun tak mau bagi kawan-kawan kita yang di lokasi ni tunggu lama. Jadi saya nak bersama dengan Carl Nunis terlebih dahulu. Uish. Cerah. Tak, cerah satu hal. Dah macam hero Hindustan lah ni. Carl, Assalamualaikum Carl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik kat sana? Alhamdulillah. Macam duduk kat Birmingham lah awak kalau tanya tu. Nampak macam jauh je kan? Carl, rumusan mudah untuk pertemuan ini Carl. Rumusan mudah daripada perlawanan yang cukup-cukup epik ini. Gol pertama dan gol terakhir perlawanan hadir di awal babak yang pertama dan juga di akhir babak yang kedua. Namun secara ringkasnya harapan yang cuba dibina untuk setidak-tidaknya untuk mengheret JDT bermain pada waktu tambahan maupun terus mencipta kejutan dalam saingan ini hanya bersifat sementara selepas skuad kendalian Asri Ninggal dikejutkan dengan jaringan yang kalau kita tengok daripada crossing tu jauh daripada berbahaya. Namun pada ketika Bergson yang sudah pun meledak 14 jaringan gol dalam saingan Liga Super sahaja, mudah untuk mengeksploitasi ruang dan juga angle menerusi tandukan di penghujung gawang kendalian Brian C. Saya fikir JDT pasukan yang berhak untuk memenangi perlawanan ini, namun cara mereka memenangi perlawanan ini cukup tragis. Bak kata macam Abang Hafizal cakap tadi, hero Hindustan kan, ini macam cerita epic penutup climax yang bagi saingan musim ini. Dan ironinya JDT untuk saingan musim ini sudah pun melakukan beberapa kali jaringan di penghujung saingan. So saya kira apa yang boleh saya rumuskan daripada sidang media, kami minta maaf tak dapat nak berkongsi sidang media atas faktor kekangan line internet yang tidak memihak pada kami. Namun saya akan berkongsikan apa yang skuad kendalian Johor Darul Ta'zim ini yang pada ketika mereka mencari kelibat Benjamin Mora untuk dua perlawanan yang berturut-turut, saya difahamkan Benjamin Mora tidak dapat bersama pasukan untuk dua perlawanan yang terakhir ini atas faktor-faktor yang tertentu, dan jurulatih kecergasan beliau tampil untuk memberikan apa yang berlaku pada saingan pada hari ini. Dan mereka mengatakan kemasukan Bergson pada separuh masa yang kedua sememangnya ditujukan untuk perkara-perkara sebegini. Majis di dalam kotak penalti, fox in the box. Pada ketika Azri Ninggal, pada ketika kita cuba mengajukan soalan daripada 4 perlawanan terakhir Melaka United, 6 gol yang terhasil dan kesemuanya menerusi pemain import, dan beliau tiada pilihan lain untuk selain menaruh harapan untuk kelibat pemain import. Dan hari ini Sony Norde berupaya untuk menjadi watak penting
jaringan penyamaan dan juga jaringan kemenangan di penghujung saingan. Namun kredit harus diberikan kepada Farzam Malias yang berjaya menangkis cubaan placing daripada Sonny Norrie di penghujung saingan. Dah, habis dah? Habis dah bang. Okey, baik. Asli Ninggal kata apa? Walaupun diajukan soalan ini, saya kata tidakkah Melaka United terlalu bergantung harap kepada pemain import, beliau tidak senang duduk dan saya mula risau tidak dapat membuat liputan latihan pada hari esok dan hari berikutnya. Tapi itulah dia kan, seorang coach untuk pendekatan selepas mereka mengambil alih tugas daripada jurulatih yang terdahulu Risto Vidakovic, beliau sememangnya memacukan jentera serangan seakan-akan 4-2-4 untuk Melaka United. Dan hari ini memang berjaya mengucar-kacirkan, khususnya selepas kemasukan Adam Nur Azlin. Adam Nur Azlin, saya fikir masanya di Johor Darul Ta'zim semakin dikira apabila beliau jarang diturunkan dan beliau mendapat minit permainan yang beliau mahukan. Namun saya fikir jaringan penyamaan itu sendiri berpunca daripada tadukan yang sia-sia. Okey. Tadi awak sebut Adam Nur Azlin. Ada lagi pemain awak nak sebut? Ada, tapi saya rasa macam masa mencuburi kita, saya akan bawakan dalam liputan Nadi Arena pada hari esok. Oh, hari ni baru awak tahu masa itu mencuburi kita, Ya, apabila saya melihat nada dan intonasi abang tu macam begitu sinis. Tak, sebenarnya bukan apa. Awak akan ke Birmingham kan? Sorry? Awak tak pergi Birmingham I don't speak Malay. Oh my God, tak adalah. Saya akan kekal di bumi Melaka ini untuk aksi seterusnya untuk saingan Melaka United. Dan saya diberi orang cakap mandat lah untuk meneruskan liputan di bumi Melaka ini untuk kejohanan silat dunia. Oh, I see you on Monday lah. On Tuesday. Okey, Kal. Tuesday. Satulah, sebab masa ada ni kan. Kalau ikut memang tak ikhlas pun nak bagi masa ni kan. Tapi dah lalang kan. Kal, kehadiran penonton, saya rasa beberapa lokasi macam di Kuala Terengganu difahamkan 20,000, di Likas 21,000. Di Melaka, anggaran awak? Saya sempat berbicara dengan Pak Gad yang jual tiket kat depan tu. Pada ketika pukul 10 malam tadi, mereka dah buat kira-kira dan anggarannya 18,000 dan ke atas, melebihi angka 3 minggu lalu pada saingan yang berakhir satu sama iaitu 17,000. Dan hari ini saya difahamkan 18,000 dan ke atas, hampir 20,000 dengan kapasiti penuh 40,000 di Stadium Han Jebat ini. Dan ini satu petanda positif yang peminat-peminat tempatan dah mula merasakan saingan Cup Competition Piala Malaysia, Piala FA ini peluang yang sesuai untuk pasukan kegemaran mereka untuk menjulang kejuaraan selepas dominasi hampir satu dekad daripada Johor Darul Ta'zim dalam saingan Liga Super. Lama tak awak sembang dengan Pak Gad tu? Sekejap lah sebelum kena halau kan. Oh, okey. Kal, awak ditemani kameraman siapa, Kal? Azri, aka Mamu. Okey, tak apa. Mamu dia ada nasi royal ada, tak apa. Yang penting itu je Mamu. Yang lain... Internet tu soal nombor 2. Nasi kandang nombor 1. Baik, thank you, Kal. Thank you, Mamu. Okey. Kal Nunis di Melaka. Kita tengok grafik je. Okey. Wow. Akhirnya 4 pasukan yang kita cari sudah pun bersiap sedia. Johor DT lawan Penang FC, Terengganu lawan Selangor. Yang lain, goodbye. Sayonara. Okey, kita mencari juara edisi ke-32 saingan Piala FA. Okey. Rumusan sedikit untuk separuh akhir ni. Rumusan Tak boleh cakap kata tim ni ada peluang, tim ni tak ada. FA Cup ni. Terus. Tak ada, jangan lagi awal lagi. Maksudnya peluang secara keseluruhan. Oh, keseluruhan. Okey, seimbang. Selangor Terengganu seimbang. Sama juga Johor DT Penang, of course di atas kertas ada nama JDT. Tetapi untuk keseluruhan saya rasa ini lebih menarik kerana tak ada timbal balik. Itu yang perkara yang best berlaku kerana satu perlawanan saja menyebabkan kekalahan dan saya rasa ini ialah peluang untuk keempat pasukan ini untuk mencipta lagi sejarah untuk ke final. Okey, itu tentang saingan peringkat separuh akhir.